اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 13, baris yang kelima daripada atas. Surat 13 yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala perkara yang baharu. Hawadis. Hawadis ni mana ni? Perkara benda yang baharu, benda yang dijadikan, benda yang dijadikan. Benda hawadis, benda yang baharu yang ada permulaan. Jadi bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna tidak menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu. Sifatun salbiyatun. Jadi mukhalafatuhu lil hawadih ni pun sifatun salbiyatun. Salbiyah, sifat yang mana kita nak reti dia kena terjemah dengan tak ada, tidak. Mukhalafatu lil hawadis, terjemahan asalnya bersalahannya Allah bagi segala yang baharu. Makna apa bersalahan? Dengan makna tidak serupa Allah bagi segala yang baharu. Tidak serupa tu dipanggil salbiyah. Bersalahan mana? Apa mukhalafah ni? Apa makna bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu? Apa makna bersalahan? Maknanya tidak serupa. Tidak tu dia panggil sifat salbiyah. Erti mukhalafatul hawadis. Erti di sini bukan terjemahan. Sebab erti ni kadang-kadang terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Erti juga terkadang maksud dia, pengertian dia. Dia ada dua. Satu terjemahan, satu laginya maksud dia. Terjemahan ni balik bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Itu terjemahan. Erti ni tidak menyerupai. Tu bukan erti dengan makna alih bahasa. Kalau erti dengan makna alih bahasa, mukhalafatuhu, bersalahannya Allah, bukan tidak menyerupai. Kalau balik bahasa, dia ertinya dalam kitab ni dia ada dua. Satu terjemahan bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Satunya maksud dia. Faham tak? Itu erti juga. Erti dengan bahawa terjemahan dia daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab kepada bahasa Melayu, mukhalafatuhu bukan makna tidak menyerupai. Mukhalafatuhu terjemahan alih bahasa, mukhalafatuhu bersalahannya Allah lil hawadis, membagi segala perkara yang baharu. Atau mukhalafah.
Tiba-tiba erti tidak menyerupai. Tu erti dengan makna maksud dia. Faham tak ni? Macam ginilah. Kidam artinya sedia. Apa maksud sedia? Ada, tidak ada permulaan. Kadang-kadang dalam kitab kidam erti sedia. Erti pula selaginya ada, tidak ada permulaan. Tu maksud dia. Di satunya balik bahasa. Kalau balik bahasa sungguh, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahannya Allah bagi segala yang baharu. Apa maksud bersalahan? Arti tidak menyerupai, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Itu arti dengan makna maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mana tidak menyerupai, tidak serupa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu. Tidak serupa ni walau satu jalan sekalipun. Walau satu jalan sekalipun. Walau satu segi sekalipun, tidak serupa sama sekali. Walaupun satu segi pun tidak serupa sama sekali. Serupa yang sebenar. Kalau hanya serupa pada sebutan, macam cerita minggu lepas lah, itu tak apa tu. Allah kekal, syurga neraka kekal. Serupa? Tidak. Kekal Allah sebab Allah bersifat dengan sifat kidam. Bila Allah bersifat dengan sifat kidam, tidak ada permulaan, maka tidak adalah kesudahan. Adapun syurga neraka ni asalnya tiada. Kemudian syurga neraka diadakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Jadi ada syurga neraka ni bukan ada yang wajib, ada yang harus. Terima tiada. Terima tiada kok mana syurga neraka sekarang ada, sebelum tu tiada ke tak sebelum tu? Sebelum tu syurga neraka tiada. Makna syurga neraka yang ada sekarang dia terima tiada. Cuma sekarang tengah ada sekarang ni. Tapi terima tak tiada? Terima. Sebab syurga neraka sebelum tu tiada pun. Makna tiada pun boleh terima, sekarang ada pun boleh terima. Perkara yang terima ada, terima tiada, ini dipanggil perkara yang harus ada. Mana apa? Tengah-tengah ada pun boleh terima tiada pula, sebab dia memang terima tiada. Ada pun ada Allah, ada yang wajib tak terima pada akal ketiadaan. Ada yang wajib macam mana? Ada yang sedia kala, itu ada yang wajib. Manusia dia kala pun tak ada tak timbul ketiadaan, mana tak ada ketiadaan apa ke bila-bila lah. Kekal selama-lamanya. Itu memang sifat Allah. Adapun sifat syurga neraka yang adanya duduk tangga harus, maknanya syurga neraka terima tak ketiadaan di hujung, terima tak binasa kemudian, terima, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama. Kekal Allah memang sifat Allah dah. Kekal syurga neraka kerana dikekalkan oleh Allah. Jadi sebut kata Allah kekal, syurga neraka pun kekal, tak sama, tak serupa. Hak kata tidak serupa walaupun pada satu jalan ni, serupa hak sebenar tu tak ada sama sekali. Serupa hanya pada sebutan, tu ada. Macam tu. Allah ada, kita pun ada, sama serupa? Tak serupa. Allah ada yang sedia kala. Ada pun kita ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam lepas sebut pemurah penyayang tu lah, sebut kata fakir apa semua tu, sebut kata kaya apa semua tu. Allah kaya, Pak Mat kaya juga, tak sama. Kaya Allah lepas daripada segala-galanya. Kaya Pak Mat tu pun rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gitu. Mana kalau serupa pada sebutan saja, tu tak ada apa.
hak kata tidak serupa Allah dengan segala yang baharu, walaupun satu jalan serupa sebenar, tidak ada sama sekali, walaupun pada satu jalan sekalipun, walaupun pada satu segi sekalipun. Kemudian sifat Allah kesemuanya qadim belaka, sebab yang qadim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang qadim hanya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim zat Allah dan sifat Allah. Jadi termasuk yang qadimnya adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi sifat Allah qadim belaka. Zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Tidak ada sifat Allah sifat yang baharu. Jadi sifat mukhalafatuhu lil hawadis pun sifat yang qadim. Bersalahan tidak serupa Allah dengan segala yang baharu ni qadim. Tapi tidak serupa dengan segala yang baharu ni qadim ni. Segala yang baharu ni baharunya ada sekarang. Faham tak? Ialah hawadis, segala perkara yang baharu yang ada sekarang. Tapi sebelum tu belum dijadikan oleh Allah, belum diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Sebab yang qadim hanya Allah dan sifat Allah. Jadi hawadis, benda yang baharu sebelum dijadikan oleh Allah belum lagi ada. Jadi macam mana bersalahan Allah dengan yang baharu ni qadim juga? Jadi Allah bersifat dengan mukhalafah adalah sedia kala. Sedia kala Allah tidak serupa dengan hawadis, benda yang baharu. Jadi sedia kala tu benda yang baharu belum ada. Bukan? Benda yang baharu ni adanya kemudian. Jadi macam mana bersalahan Allah dengan benda yang baharu yang belum ada lagi benda yang baharu pada sedia kala? Bersalahan kok mana? Faham tak ni? Sekarang sifat Allah qadim belaka, termasuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Termasuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pun qadim juga. Jadi Allah ni tidak serupa dengan segala benda yang baharu ni sedia kala. Tapi pada masa sedia kala, hawadis belum lagi ada. Sebelum Allah adakan, sebelum Allah jadikan. Ada tak hawadis? Tak ada lah. Kata Allah bersalahan ke mana? Hawadis tak ada lagi. Nak bersalahan ke mana? Kata tak serupa Allah dengan benda yang baharu. Benda yang baharu ni adanya kemudian. Sedia kala tak ada lagi benda yang baharu. Tiba Allah ni tidak serupa dengan benda yang baharu ni, tidak serupa sedia kala. Walau sedia kala benda yang baharu belum ada. Tak ada serupa kat mana dengan benda yang belum lagi ada. Gimana? Faham tak pertanyaan ni? Faham tak pertanyaan ni? Sekarang sifat mukhalafatuhu lil hawadis sifat yang qadim. Tapi qadim, hawadis belum lagi ada. Jadi bersalahan Allah dengan benda yang belum lagi ada. Gimana? Faham tak ni? Sebab tu ada orang mengajar, ini salah ni, ini salah. Dia kata Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis ni bila? Selepas hawadis dijadikan oleh Allah. Lepas makhluk dijadikan oleh Allah, barulah Allah bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Bila Allah bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis? Selepas hawadis makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah Allah bersifat dengan sifat mukhalafah. Jadi maknanya sifat mukhalafah Allah jadi baharu. Ada orang bawa seumpama tu. Salah.
Allah bersalahan dengan segala benda yang baharu ni, segala yang baharu ni sedia kala sifat Allah qadim belaka. Tapi timbul muskil tadi pertanyaan, dan macam mana Allah bersalahan dengan benda yang baharu yang pada masa tu belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersalahan kok mana benda tu tak ada lagi, hawadis tu belum ada lagi. Allah bersifat dengan mukhalafah sedia kala, hawadis belum lagi diadakan. Bersalahan kok mana? Tu timbul hak salah sat ni tu. Allah bersifat dengan sifat mukhalafatul lil hawadis selepas hawadis dijadikan oleh Allah. Allah buat hawadis, Allah pun bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis, mana sifat mukhalafah tu sifat yang baharu. Nampak juga ke dia dah. Tapi salahlah sebab sifat Tuhan qadim belaka. Tapi kalau dia cerita gitu, kita pun nampak macam ya juga. Mana? Jadi bersalah kok mana? Hak sedia kala yang Allah belum jadikan lagi hawadis ni, benda yang baru ni. Bersalahnya kok mana? Kalau nak kira cara mudah, jalan mudah jawapan, pejabat jawapan ni tak tepat juga. Tapi kalau malah nak jawab panjang, jawab mudahnya guna. Bersalahan lah. Bersalahan kat mana? Hawadis belum ada. Lah, Allah ada, hawadis belum ada. Tak bersalahan. Dia jawab kat tu je. Sekarang sedia kala Allah bersifat dengan mukhalafah lil hawadis. Bersalahan kat mana? Hawadis belum ada. Itulah bersalahan. Allah ada sedia kala, hawadis belum lagi ada. Jadi jadi tak? Cukup setakat tu. Tu jawab rekah orang panggil. Tapi pun ayatnya sifat Tuhan qadim, tidak ada sifat yang baru. Boleh haja sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat yang baharu. Bila Allah bersifat dengan sifat mukhalafah, selepas Allah jadikan hawadis, barulah Allah bersalahan, tak serupa. Jadi hawadis adanya baharu, Allah bersifat dengan sifat mukhalafah pun jatuh baharu juga. Sifat Tuhan qadim belaka, tak ada yang baharu. Maka bila kata sifat mukhalafah ni qadim, macam mana pula qadim? Sebab hawadis sedia kala belum ada. Bersalahannya kat mana? Hak jawab pendek tadi lah. Sedia kala Allah ada, hawadis ada ke tak lagi? Tak ada. Tu bersalahan. Lagi kat tu. Tu jawab pendek, jawab mudah. Tak apa nak tepat jawapan tu, tapi gitu je. Kalau orang tu jenis, gitu saya nampak. Tidak kita nak cerita panjang lah. Hak nak cerita panjang lagi, Allah tidak serupa dengan makhluk sedia kala. Cuma sebelum Allah jadikan makhluk tu tak nyata lagi. Sebab yang ada hanyalah Allah. Selepas ada makhluk, nyatalah bersalahan Allah dengan segala makhluk Allah, segala benda yang baharu. Tapi Allah tak serupa dengan makhluk ni. Sebelum Allah buat makhluk, Allah tak serupa dah. Faham tak? Lepas Allah buat makhluk, nyatalah tak serupa. Nyata bagi siapa ni? Bagi kita lah. Tok Guru dia biasa buat misal gini. Dia buat misal. Dia buat misal motor. Satu motor Honda, satu motor Yamaha. Dia hanya ada motor Honda je suti di rumah dia. Di garah dia tu ada suti je motor-motor Honda. Lama dia pun belilah motor Yamaha suti. Bubuh sebelah motor Honda. Serupa tak motor Honda dengan motor Yamaha? Serupa tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Selepas dia beli tu baru tak serupa? Selama kini yang ada motor di garah dia motor Honda je suti. Kemudian tu dibeli motor Yamaha bubuh tepi. Serupa tak motor Honda dengan motor Yamaha? Tak serupa. Bila tak serupa? Lepas beli itulah. Lepas beli tu tak serupa. Sebelum tu serupa. Sekarang ni baru beli. Letak ni motor Yamaha sebelah motor Honda hak lama. Tengok-tengok tak serupa. Nak tanya ni bila tak serupa ni? Selepas beli tu baru tak serupa?
Sebelum beli lagi dah serupa. Tapi tak nyatalah sebab ada suti je. Lepas ada duit, dah serupa. Menyatalah. Tapi bila dah serupa, selepas beli motor yang mahal, dah. Tak serupa awal-awal lagi dah. Tapi tak nyata. Kan ada. Jadi Allah tidak serupa makhluk sedia kala dah tak serupa. Tapi makhluk tak ada lagi masa tu. Maka bila makhluk ada, nyatalah tak serupa. Tapi adakah Allah tidak serupa dengan hawadi, dengan makhluk selepas Allah buat makhluk? Dah. Allah tidak serupa sedia kala. Tapi nyatanya bila? Selepas buat hawadis. Faham tak tu? Itu buat misal mutu. Ingat itu. Mutu Honda Suti, mutu Yamaha Suti. Masa ada Suti mutu Honda, tak nyata lagi. Tak serupa. Beli mutu Yamaha bubur sebelah, tak serupa. Bila tak serupa? Hari ni tak serupa. Lepas beli baru tak serupa. Tak serupa sama-sama dah. Mana ada serupa jenis lain tu kan. Syarikat lain yang buat tu. Tapi nyata tak serupa lepas ada dua. Duduk sebelah-sebelah nyatalah tak serupa. Tapi tak serupa ni selama-lama dah tak serupanya. Mutu jenis lain, syarikat lain nak serupa kau mana? Jadi sifat mukhalafah, sifat yang qadim. Tak serupa Allah dengan hawadih ni segala yang baru, tak serupa sedia kala. Jangan pergi kata sifat mukhalafatul hawadih ni sifat yang baharu bila Allah tidak serupa. Selepas Allah jadikan hawadis, Allah jadikan benda yang baharu, Allah jadikan makhluk, barulah Allah bersifat dengan sifat mukhalafatul hawadis. Salah bawa gitu sebab sifat Allah qadim belaka. Kenapa tidak serupa Allah dengan segala yang baharu? Kerana ni tepat tak serupa dia. Kerana yang baharu hawadis bertongkol yang bertempat, dan zat Allah tidak bertongkol, tak bertempat, dan tidak menyerupai dengan baharu pada sifatnya, kerana sifat tu baharu arak yang menumpang jirim yang bertongkol, dan sifat Allah bukan arak. Dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya, kerana perbuatan baharu atas jalan usaha dan perbuatan Allah atas jalan mengada. Jadi tidak serupa Allah pada dengan hawadih ni, tak serupa pada tiga perkara. Yang pertama tidak serupa pada zat, yang kedua tidak serupa pada sifat, yang ketiga tidak serupa pada perbuatan. Jadi sini ni macam tiba-tiba tubik kerana yang baharu bertongkol, bertempat, dan zat Allah tidak bertongkol, tidak bertempat. Kemudian dan tidak menyerupai dengan baharu pada sifatnya. Jadi macam ayat tak cukup ni. Saya pun lupa nak tengok dalam kitab asal, kitab Faridatul Faraid. Sebab sepatutnya lah, atau kena tengok dalam kitab asal lah. Sebab kitab Pati Faridah ni dia merumuskan kembali kitab asal karangan Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab Faridatul Faraid asalnya. Jadi dirumuskan oleh Haji ni Abdullah ni. Jadi kitab Pati Faridah, yang mana Haji ni Abdullah ni adalah anak saudara kepada tuan asal kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi lupa nak tengok hak asal. Sebab sini timbul kerana yang baharu, timbul kerana lalu dah. Dia sepatutnya tidak serupa Allah dengan segala yang baharu walaupun walaupun satu jalan sekalipun. Tidak serupa pada zatnya. Kenapa? Kerana yang baharu bertongkol bertempat, dan zat Allah tidak bertongkol dan tak ada bertempat. Barulah pergi pula ke bawah tu, dan tidak menyerupai dengan yang baharu pada sifatnya. Dan perenggang bawah selagi tu, dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya. Dia kena tiga ni. Tidak serupa pada zat, tidak serupa pada sifat, tidak serupa pada perbuatan. Jadi sini dia macam tinggal sini.
Kena tengok semula dah dan kitab Faridatul Faraidnya macam mana. Kemudian kita ni satunya sifat mukhalafatul lil hawadis, satunya sifat wahdaniyah. Dua sifat ni dia pada tiga belakang. Mukhalafah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Wahdaniyah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ni faham tak? Mukhalafah tiga, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Wahdaniyah esa pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kita sifat mukhalafatul lil hawadis dengan wahdaniyah ni, ni kena kemah molek lah. Satu sifat mukhalafatul lil hawadis, satunya sifat wahdaniyah. Biar kita ni betul-betul berakidah dengan akidah suratul ikhlas. Supaya kita ni betul-betul berakidah dengan akidah suratul ikhlas. Kenal tak suratul ikhlas? Kita ikhlas ni kerana Allah Ta'ala. Itu ikhlas hak ketaatan batin. Kita kenalnya surah Qul Huwallah. Kalau sebut kata kita pakat baca suratul ikhlas, kali ada setengah-setengah orang tanya suratul ikhlas tu apa? Kita banyak surah kita kena hak mula kita baca lah. Surah Qul Huwallah, surah Lam Yakuni. Kita gitu je. Mana ada surah Lam Yakuni? Dah surah apa? Surah Bayyinah. Kita kan sebut tu surah Bayyinah. Surah apa Bayyinah? Dah kita dah ngaji zaman budak-budak. Baca. Baca Lam Yakuni sekali nak dengar. Dia tu suruh baca Lam Yakuni. Jadi nama surah tu surah Lam Yakuni. Mana ada surah Lam Yakuni? Yang adanya surah Bayyinah. Surah Qul Huwallah, surah Al-Han. Tahu surah Al-Han? Surah Al-Han, surah Fatihah tu. Surah Al-Han. Tahu? Al-Han ni orang mengandung. Al-Han. Kerana bangun dia. Kita dah panggil suratul Fatihah. Tak ada kita ngaji zaman budak-budak baca surah Fatihah. Ada. Hak adanya Tok Syekh Tahlil tu. Al-Fatihah ada tu. Tok Syekh Tahlil tu kan. Ila hadratin Nabi, lepas tu Al-Fatihah. Tu ada. Tapi kalau kita ngaji tak ada. Baca Al-Han nak dengar. Baca Al-Han. Al-Han apa? Sebab dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdu tu lah. Surah Alhamdu tu. Kan? Ayat pertama tu apa dia? Alhamdu kan? Maka surah Alhamdu. Tapi kita baca ayat Alham. Tapi memang suratul Fatihah ada 8 nama. 8 ke 10 dah ingat dah. Salah satu daripada nama surahnya adalah Suratul Hamdi. Betul? Suratul Fatihah, Suratul Asas, Ummul Quran, Ummul Kitab. Nama Suratul Fatihah ni. Dan ada satu nama dia Suratul Hamdi. Memang ada nama dia. Memang Suratul Fatihah, salah satu dia nama dia adalah Suratul Hamdi. Kita pun sebut surah Al-Han. Sebut tu doktor. Tapi memanglah ada nama Suratul Hamd. Suratul Hamdi. Ngaji masa budak ngaji warna sangat. Jadi kita dah sebut suratul Ikhlas, surah Qul Huwallah tu lah. Sebab kadang-kadang orang sekarang ni dia kata dak payah duk ngajilah, sifat 20 ni payah dia kata. Dia gini je. Kalau payah tu bukan ilmu. Payah tu terkadang kelemahan orang yang menyampaikan. Terkadang kelemahan kita yang nak menerima. Itu je. Kalau kaedah sifat 20 ni payah, kaedah ni akan pupuh lama dah. Kaedah sifat 20 ni 1000 tahun lebih dah.
diguna pakai di seluruh pelosok dunia. Kalau kaedah sifat 20 ni payah menyebabkan orang kita tidak memahami akidah, tak pakai dah, orang buang dah kaedah sifat 20 ni 1000 tahun lebih, dan diguna seluruh pelosok dunia dan dipakai oleh ulama-ulama muktabar terdahulu. Macam mana kata sifat 20 ni maknanya menyusahkan, menyebabkan orang tak erti akidah adalah kerana sifat 20. Tak mungkin seumpama tu. Kalaulah kita rasa macam payah nak faham, itu berpunca dari kelemahan orang yang mengajar, kelemahan orang yang nak belajar. Kemudian pula semua ilmu sama sahaja. Ada hak mudah, ada hak payah. Semua ilmu sama. Ilmu fiqh ada hak mudah, ada hak payah. Ilmu tasawuf ada hak mudah, ada hak payah. Ilmu dunia pun sama. Ilmu dunia hak masa mula-mula tu mudah je lah. Macam ilmu matematik, mula-mula mudah je. Nak kenal nombor, nak tahu capu, nak tahu tolak, kali, bahagi, gitu je, mudah sangat lah tu. Tapi kalau ngaji kau tinggi, kita tengok dia punya tulis tu pun pening dah. Apa benda dia tulis? Pening dah kita tengoknya. Dia punya tulis halu, apa benda dia buat tak tahu. Tapi kalau hak capu, tolak, kali, bahagi, mudah. Gitulah, ada hak mudah, ada hak payah. Dia kalau ilmu dunia hak mudah tu untuk kehidupan asas kita, untuk kita asas. Kenal nombor, pandang ngira, boleh hidup lah. Boleh jual beli lah. Hak ngaji tinggi-tinggi matematik tu nak jadi apa tu? Nak jadi accountant ke apa? Hak ngaji tinggi-tinggi tu tengok dia punya buku matematik dia tu apa benda tak tahu. Lepas tu nak jadi apa tu? Accountant. Maknanya untuk hidup kita kena nombor, tahu ngira, okey dah. Tak kena tipu dia orang dah kitanya. Hak tu mudah ke payah untuk kena nombor, untuk tahu ngira? Mudah ya tu. Tapi kalau hak tinggi-tinggi tu, tu nak pakak besar, nak kerja kot lain tu. Untuk hidup cukup pandang ngira tak apa dah. Sama juga dalam ilmu tauhid ke, untuk asas kita mengenal Allah simple je. Tapi dalam ilmu tauhid ni ada hak dalam-dalam, ada hak halu-halu, ada perbahasan pembahagian. Hak tu payah sikit. Hak tu fardu kifayah, bukan fardu ain pun. Faham tak? Kita nak erti pembahagian nafsiyah ke salbiyah ke ma'ani ke maknawiyah ke, hak tu bukan fardu ain. Ada pembahagian tu. Tengaji pula dalil-dalil tafsili pula, dalil halusi tu fardu kifayah. Fardu ainnya apakah dalil Allah ada makhluk. Apakah dalil Allah kidam, ada makhluk. Apakah dalil Allah baqa, ada makhluk. Tu je fardu ain. Kita pergi pada sifat-sifat tu, adalah ta'alluq ni suluhi lah, tanjizi lah, tanzih qadim lah, tanzih hadis lah, ta'alluq qabdah lah. Itu semua fardu kifayah belaka tu, bukan fardu ain. Jadi di mana kata payah kaedah sifat tu? Di mana? Payah kita ngaji hak dalam-dalam tu biasa, macam ilmu matematik tadi tu lah. Untuk hidup kenal nombor, tahu ngira, okey, boleh hidup dah kitanya. Orang tak belajar tinggi, molek-molek ada kaya raya dia, setakat boleh ngira je. Ngira lebih-lebih tak ada dia je. Tapi kaya raya boleh hidup. Lepas tu kita ni untuk setakat sah iman kita, mengenal Allah, mengenal Rasul, simple je. Hak jadi payah-payah tu hak mendalami. Hak tu fardu kifayah. Tu payah, padang lah. Kalau tak boleh pun tak apa. Lepas tu kadang-kadang orang yang menyampaikan, tu kelemahan orang yang menyampaikan, orang yang mengajar. Jadi dia cerita hak fardu kifayah ni macam fardu ain dah. Ni kisah orang mengajar kampung. Dia ngajar orang tua. Ngajar orang tua-tua. Kemudian sifat 20 ni dia bahagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi dia suruh ngapai?
Nafsiyah ada berapa, salbiyah ada berapa, ma'ni ada berapa. Kalau kira mudah je tu. Tapi bagi orang tua, minggu depan mari kalau saya tanya tak boleh nak bagi lagi part ni, saya tak akan alih nak ngajar. Tak alih dia tu. Pada tak alih tajuk. Selagi tak ingat pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, mari minggu depan tak boleh juga, saya tak akan alih. Saya tak akan ajar hak baru, dia kata. Kena apa juga, kena ingat juga. Kalau ni sebuah dengan kita ni kok, dah apa gila, payah apa. Tapi dah orang tua ni kok, dia tak makan koko minda abang kali. Dia ikim tu kan koko minda tu beli ke cucu nak periksa. Tu makan juga dengan ngaji ni. Biar mudah sikit faham. Tapi nak cerita dia suruh ngapa jadi macam benda tu benda hak fardu ain dia buat. Dah ajar orang tua je kan. Ajar orang tua ni beri hak asas-asas sudahlah. Ni bapa nak tekan siapa ke hak fardu kifayah gitu pun dia tu juga. Ni salah ni kesalahan, kelemahan orang yang menyampaikan, bukan ilmu tu sendiri. Bukan ilmu tu sendiri. Kalau ilmu kaedah sifat 20 ni payah, menyukarkan, menyulikkan, tak akan hidup sampai 1000 tahun lebih diguna di seluruh pelosok dunia. Pondok pun guna kaedah sifat 20, sekolah pun guna kaedah sifat 20. Hak silibus Sanawi Azhar pun guna kaedah sifat 20. Ni kedudukan sifat 20 ni payah kok mana. Sebab ada orang kata, dia kata kaedah sifat 20 menyusahkan. Siapa ke orang tahap universiti pun tak dapat memahami. Sebab dia tu tak mengaji sebenarnya. Tengok dia kata pada masa Nabi SAW, orang Badawi mai berjumpa dengan Nabi SAW, mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian balik tu boleh Islamkan kaum mereka, kabilah mereka. Oh, kalulah Nabi nak ajar kaedah sifat 20, lambat tu orang Badawi tu boleh balik kampung, dia kata. Dia pergi kok tu. Orang Badawi tu mari mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi, balik kampung dia, mengislam kawan kampung dia mari belajar pula untuk menyampaikan agama kampung dia. Kadang-kadang Nabi atau pula sahabat supaya ajar agama ke kampung hak baru masuk Islam tu. Bukan dengan memada mengucap dengan syahadah, balik kampung dia mengislamkan pula kaum dia, kabilah-kabilah dia. Berarti setakat tu tidak. Mereka akan datang kepada Nabi semula, belajar dengan Nabi ataupun Nabi atau sahabat untuk menyampaikan agama kepada tempat tu. Tapi dia kata kalaulah nak kena ajar wujud ke dan bakar apa semua, setahun tak boleh balik lagi orang Badawi kampung dia, nak Islam kau kampung dia. Jadi apa maksud dia nak sebenarnya orang seumpama ni orang agama belakang ni? Apa maksud dia nak sebenarnya? Kadang-kadang nampaklah punyalah hati masing-masing lah, tapi nampak tu orang ngaji sifat 20 tu kedah ditepek gambar berdiri, tahu dia wayak kedah makan nak selari mari tepek gambar mana gambar raja benda tu, raja dulu. Jadi setengah orang buat anggapan kalau tepek gambar raja tu kedah tu laku. Raja tu raja hak dulu-dulu lah, hak dulu-dulu. Mana ngaji sifat 20. Lepas tu tepek gambar raja lama tu sebab beranggapan bahawa rezeki. Ngaji sifat 20 tu dia kata, apa nak salah pada ngaji sifat 20? Kalau salah dia punya pahaman tu dia. Lepas tu dia kata orang ngaji sifat 20. Siapa satu mokcik daripada tak semayang mana? Sebab tak semayang. Orang ngajar tu kata selagi mokcik tak reti sifat 20, mokcik tak boleh semayang lagi. Sebab mokcik tak kenal Tuhan lagi, dia kata. Tak semayang lah mokcik tu sebab tak selesai lagi ngaji sifat 20. Kalau betul ada orang bawa gitu, itu bukan tak ada kaitan dengan ilmu dah tu, atau salah sesat orang mengajar tu. Tapi punya dia antinya dengan sifat 20 ni. Kadang tadilah kalau ada orang buat salah pun, fahaman dia salah, anggapan dia salah, apa nak kaitkan dengan sifat 20?
Tu dia tepek gambar Kedah, ngaji 420 lah tu. Nampak maknanya hati dia benci kepada kaedah sifat 20 yang berjasa besar 1000 tahun lebih dah untuk akidah umat Islam seluruh pelosok dunia. Tapi kenapa dia benci sangat dengan kaedah sifat 20? Dan orang seumpama ni kalau pergi pada pembicaraan akidah memang tak luluh. Memang tak luluh. Sebab kita nak kemah bab akidah memang tidak ada jalan lain melainkan kaedah sifat 20 peringkat permulaan. Lepas tu kita naik lekatah, kita mengaji kohor tinggi, kita mengaji Al-Quran, kita mengaji hadis secara khusus. Ini orang-orang tertentu dah lah. Dia pun direct akidah kepada Al-Quran hadis. Tapi mari daripada mana? Mari daripada kaedah sifat 20 asal dia. Itu jalan dia. Itu jalan dia. Kemudian apabila dia mengaji tinggi, dia ambil takhasus pula dalam bidang Al-Quran, tafsir ke apa ke, dia pun memahami akidah kepada Al-Quran, tapi pokok pangkalnya sebelum tu dia ambil kaedah sifat 20. Kita ni lah orang Melayu ni kan, kita ngaji Quran masa budak-budak setakat nak betul bacaan je. Guru Quran tak ajar kita akidah yang terkandung dalam Quran yang kita baca. Guru Quran kita hanya nak jadi baca kita pandai. Pandai pun perekat-perekat kita ni je. Kalau kita ngaji perekat budak-budak tu je, lepas tu tak ngaji dah tak pandai-pandai pun. Faham tak? Tapi maknanya kita nak katanya ngaji pada masa tu nak ngena je. Nak ngena. Kalau ni ngaji Quran tak ada dah guna istilah ngena tu. Kan kita dulu kan, mu ni ngena tak lagi, ni tak ngena lagi ni baca ni. Dia kata kita tak ngena. Lah ni tak ada dah. Ngena-ngena tak ada dah. Tak orang ngaji Quran lah ni. DS sekarang tak ada dah guna ngena-ngena ni. Kita masa budak-budak ngaji muqaddam tu tak ngena. Kita ingat bukan ngena. Tahu tak? Kita ingat bukan ngena naik ke amsar barulah ngena. Sikit. Tapi comel orang dulu ngajar. Makna Quran kecil ni ingat sebenarnya. Tu betul ingat sebab kita nak bawa dalam sembahyang. Betul ingat tu. Dia ni baca Iqra muqaddam tak ingat-ingat budak le ni. Lepas tu nak bawa dalam semayang ke mana? Orang le ni nak suruh baca sabih pun tak boleh. Nak suruh baca hal atas pun tak boleh. Nak bawa dalam semayang ni. Nak suruh baca lam yakuni. Kau berat. Lam yakuni jadi pendek ke jadi panjang ke dah tahulah. So baca Iqra pun. Baca Iqra jadi pendek jadi panjang. Orang lain ni baca kuliah pun bolok ngok. Kuliah sekejap habis dah. Lakum dinukum waliyadin. Wah ni pendek kuliah dia. Jangan ada main. Lain ni suruh baca sabih tak ingat. Terus baca sabih sekali. Tak ingat. Kita masa budak ingat sampai ke amai tasa'alun. Sebab kita tak ngena. Kita baca tak ngena. Wal fajri ke. Kita tak ngena. Kita sebenarnya lebih kepada ingat. Jadi penting ingat tu sebab masa tu budak. Budak kan dia mudah ingat, lepas tu dia payah nak lupa. Tu penting masa tu. Masa budak tu mana ingat payah nak lupa. Walaupun kita kata habis Quran kecil tak ngena. Naik kat besar. Maknanya kita ngaji Quran gitu je. Lepas tu guru Quran ajar dah akidah Quran kepada kita. Tak ajar. Yang kita dah pegang Tuhan ada, kita ngaji kat luar pula sifat 20. Tuhan Esa pun ngaji kat luar juga sifat 20. Bukan jasa kita ngaji Quran untuk guru kita. Yang kita kenal Allah ada, Allah kuasa, Allah mengetahui, Allah Esa. Kat sifat 20 lah bukan. Dia pun contohlah ajar kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Berhenti sini sekejap. Ni nak ajar ni. Ni ahad ni apa ni? Esa ni Tuhan satu nak ajar ni. Berhenti dulu sekejap kita Quran ni nak ambil akidah ni. Ada Quran juga kita masa kita budak-budak. Tak.
Jadi kita boleh kenal Tuhan ni. Ni ngaji kok kaedah sifat 20 kok luar pula ni. Kok sekolah-sekolah duk ngapa sifat 20. Lepas kita mengaji tinggi-tinggi dah nak naik pada Quran direct. Baguslah. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni tak tahulah. Selain daripada memang tak suka pada kaedah sifat 20, kadang-kadang dia punya cadangan tu kalau kita dengar comel cadangan tu. Tapi orang panggil apa ni? Beracung. Comel. Beginilah dia kata. Tak usah duduk bahas-bahas lah kaedah sifat 20 ke, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ke. Tak usah. Kita tinggal tu. Kita direct pada akidah Quran. Kita balik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah Quran. Anda tak usah tahu sifat 20 ke, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ke, dah ayah. Jadi mau duk baloh dak ayah. Lepas tu macam mana cadangan dia? Kita kembali pada akidah Quran sebagaimana akidah Nabi dan para sahabat kembali pada Al-Quran. Dengar gitu sepatah lalu comelnya lah cadangan dia. Sebab apa? Nak kembali pada akidah Al-Quran, akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, direct pada Al-Quran. Dah tak comel sekali dengar cadangan tu. Bunyi macam comel tapi beracun. Apa beracunnya? Macam nak kembali pada akidah Al-Quran. Siapa guru yang memahami Al-Quran sebagaimana Nabi, sebagaimana sahabat memahami Al-Quran, yang boleh ajar akidah Quran kepada kita? Siapa yang memahami akidah Al-Quran sebagaimana salafus salih? Kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga tu, mereka memahami Al-Quran. Siapa orang yang memahami Al-Quran seumpama 3 kurun yang pertama yang boleh ajar akidah Al-Quran kepada kita? Siapa? Sekarang ni siapa nak daripada Al-Quran? Orang yang mengajar ni dak ni disuruh kita sendiri kembali pada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan, kita tadabburkan terjemahan, kita ambil akidah dalam Quran. Dia disuruh kita sendiri cari dalam Quran. Ni kata beracung ni. Macam mana kita nak cari dalam Quran? Kita baca Quran pandai ni, alhamdulillah dah. Boleh baca Quran sikit-sikit tu baca tu betul dia sikit-sikit tu pun alhamdulillah. Dia nak lari daripada akidah sifat 20, kaedah sifat 20. Dia memanglah kaedah sifat 20 kurung yang keempat. 3 kurung yang pertama Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurung yang keempat ni apabila pemerintah Abbasiyah sudah meluah. Yang masuk Islam ni bukan lagi orang Arab, sudah orang Ajam. Orang Ajam ni macam kita orang Melayu lah, bukan orang Arab. Jadi kemudian pula mereka yang memahami Al-Quran sudah kurung kemudian tak sama dah. Maka ulama yang berakidahkan Al-Quran, gurunya 3 kurung yang pertama yang berada akidah Al-Quran, mereka inilah yang menyusun kaedah sifat 20 untuk memahamkan kepada orang yang bukan orang Islam, orang Arab, orang Ajam, untuk memahami akidah Al-Quran. Macam kita lah. Sebab orang-orang yang cadang seumpama ni, dia sendiri kalau pergi pada bicara akidah, dia sendiri pun gagal, dia sendiri pun tak lulu. Kalau orang cakap seumpama tu, dia sendiri pun tak lulu. Ni fitnah akhir zaman. Orang tak ngajak akidah dah. Nak ngajak akidah pula disuruh dengan jalan bunyi macam molek. Kita kembali pada Al-Quran. Itu akidah Nabi dan para sahabat. Sifat 20 kurung yang keempat. Masa Nabi tak ada sifat 20. Masa Imam Syafi'i kurung yang kedua pun tak ada wujud kidam bakar. Tak ada Imam Syafi'i tak ngaji wujud kidam bakar. Ni kadang-kadang dia tanya kita soalan tu, soalan yang nak mengelirukan. Dia tanya kita. Ni orang agama belaka ni akhir zaman. Apa hukum belajar sifat 20? Apa hukum belajar sifat 20? Kita pun jawab wajib. Wajib ngaji sifat 20. Berarti Imam Syafi'i dosa? Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20. Sahabat dosa?
Sebab sahabat tak ngaji 40. Kena tu. Nak jawab tak wajib. Lelah kata dia ngaji 40 tak wajib ni. Kita wajiblah kita ngaji 40 ni. Tapi bila kita jawab kata wajib, dosa Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20. Ada ni. Dia sebenarnya nak mengelirukan orang. Dia wajib kepada kita adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Hak tu wajib pada kitanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kita mengenal tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu. Itu kita wajib mengenal Allah. Itu kewajipan kita. Kemudian jalannya kok mana nak kenal Tuhan? Jalannya kok mana? Nak direct kepada Al-Quran. Tu kena ngaji belah-belah ilmu untuk memahami satu Al-Quran. Siapa yang boleh pakai aku jalan ni? Orang-orang yang ngaji tinggi ni sahaja. Lepas tu kita ni orang bawa orang permulaan nak ngaji ni, macam mana nak fa'lam annahu la ilaha illallah tu? Kita ngaji kaedah sifat 20. Bila mengenal Allah tu wajib, jalan untuk mengenal Allah kaedah sifat 20 pun wajib. Faham? Dia panggil apa? Wajib wasail. Kalau Tuhan kata wabtaru ilaihil wasilah, Tuhan kata cari oleh kamu sebenarnya akan wasilah, akan jalan. Jalan kita nak mengenal Allah kok mana? Kok kaedah sifat 20. Mengenal Allah wajib, kaedah sifat 20 pun wajib. Dan Imam Syafi'i tu, Imam Syafi'i mengenal Allah dengan Al-Quran. Dan kita boleh mengenal Allah oleh Al-Quran. Orang yang ngaji agama pun tak boleh. Sama terus kita orang-orang awam, orang ramah. Tapi dia tanya kita tu. Kalau jawab wajib, dia bubuh kita. Wajib ngaji 40. Imam Syafi'i berdosa sebab tak ngaji 40. Jadi masa Imam Syafi'i pun tak ada wujud kidang bakar. Siapa kata tak ada wujud kidang bakar? Hak tak adanya kaedah wujud kidang bakar. Akidah wujud kidang bakar tak ada masa Imam Syafi'i. Itu akidah Al-Quran, akidah Nabi SAW wujud kidang bakar. Hak tak adanya kaedah tu tak ada. Kaedah tu tak ada. Dia kaedah ilmu kita sekarang ni kebanyakannya semuanya tak ada masa Nabi. Tak ada masa Nabi belaka. Kita ngaji fiqh. Kaedahnya babut taharah, babus salah, babuz zakah, babus saum, babul haji. Masa Nabi ada kaedah gitu? Tak ada. Ulama yang buat kaedah tu. Masa Nabi tak ada kaedah tu, tak ada. Tapi bab taharah hak Nabi ajar. Bab solat hak Nabi ajar. Bab zakat, bab haji, bab puasa, bab zakat Nabi ajar. Tapi susun kaedah tu tak ada masa Nabi. Memang tak ada. Kaedah tu tak ada. Tapi isinya ambil mana? Oh Nabi lah. Sebagai contoh. Kita dah ngaji hukum tajwid. Kita ngaji hukum tajwid tu. Hukum nun mati ada 5 contohnya. Hadis mana royak kita? Sabda Nabi SAW bermula hukum nun mati ialah 5. Ada? Ada tak hadis royak? Hukum nun mati ada 5, ada tak? Hadis mana royak? Hukum nun mati ada 5. Masa Nabi ada tak ajar ilmu tajwid? Tak ada. Masa sahabat ada ke tak? Tak ada. Dan mari mana hukum tajwid? Ulama yang buat. Ulama buat reka. Ulama reka kaedah. Ulama reka kaedah. Hak ni nun mati jumpa huruf ni bubuh nama gapo? Ulama yang reka. Tapi ulama nak bubuh ni nama gapo, bacanya macam mana? Musyafahah, ambil daripada guru sampai kepada Nabi SAW. Bacaan tu bacaan Nabi. Tapi adakah pada masa Nabi baca Al-Quran ada hukum nun mati? Nabi tak ada hukum nun mati. Ulama yang reka kaedah tu. Tak. Tapi bacaan macam tu bacaan siapa? Bacaan Nabi SAW. Ulama yang reka kaedah sifat 20. Tapi wujud kena bakar tu siapa yang bawa? Nabi SAW. Itu je lah. Makna boleh katakan kaedah ilmu yang ada di kita sekarang ni semuanya tidak ada pada masa Nabi SAW. Tapi kenapa
kaedah sifat 20 lah hak paling mereka duduk pertikaian sangat-sangat. Apa masalah sebenarnya dalam bab akidah bagi mereka? Ini semua orang yang ada masalah, ada penyakit dalam bab pegangan. Ini akhir zaman. Semua saya nak sebut tadinya dua. Satu, mukhalafatu ta'lil hawadith pada tiga, bersalahan pada zat, sifat, perbuatan. Satu laginya wahdaniyah, keesaan. Tiga juga, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan suratul Ikhlas. Surah Qul Huwallah tu dimulai dengan Qul Huwallahu Ahad. Ni Ahad, esa, didatangkan isim nakirah tu, umum. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Ahad tu pun dengan isim nakirah juga. Tak ada satu perkara pun yang serupa dengan Allah, sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Ni. Qul huwallahu ahad satu, walam yakul lahu kufuwan ahad satu. Esa pada tiga, zat, sifat, perbuatan. Tidak serupa Allah dengan makhluk pada tiga, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ni dua ni. Biar betul kita akidah suratul Ikhlas. Sebab ada kata tak payah ngaji pada 20, ambil Qul Huwallah cukup dah. Ambil Qul Huwallah kerana kita kan reti sangat. Kita ambil kaedah sebab 20, kita hurah hak suratul Ikhlas. Ada orang tak payah sebab 20 dia kata, padang Qul Huwallah je. Dia pun ambil Qul Huwallahu Ahad. Kata alimu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Dia pun hurah pula, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Panjangmu. Situ sebut satu perkataan je, ahad. Esa. Yang mungkin pecah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, mana pula ngiga dia. Itulah kaedah sifat 20. Dia kata tak mungkin kaedah sifat 20, nak keluar Allah je. Ni agah apa tak agah? Agah apa tak agah? Gong sombong. Lepas tu Allahus Samad. Apa makna As-Samad? Oh, tak ngaji lagi dia tak As-Samad mana apa? Allahus Samad pada mana apa? As-Samad salah satu asma Allah. Satu kali saja dalam Quran As-Samad. Apa makna As-Samad? Tak nak jawab dia ni. Tak nak jawab dia ni. Dia tu nak pakai akidah Qul Huwallah saja, tak pakai akidah sifat 20. Tapi masa ahad tadi, esa digi pada esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tidak sedar. Itulah ambil daripada kaedah sifat 20. Esa pada zat, sifat, perbuatan, kena ngaji molek. Apa dia keesaan pada tiga ni? Sama juga dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaedah sifat 20-nya mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah bagi segala yang baharu, tidak serupa Allah dengan segala yang baharu pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ni kena kemah molek. Dia sekarang ni hak banyak terpesong adalah pada mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada zat. Tu banyak timbul terpesong, dan mukhalafah pada perbuatan. Satu lagi yang banyak terpesongnya wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan pun banyak terpesong juga. Jadi kita antara mukhalafah dengan wahdaniyah, pecah tiga tu kena ambil molek. Tadilah supaya kita betul-betul berakidah dengan suratul Ikhlas. Ikhlas ni apa? Licin, bersih. Tu ikhlas. Ikhlas ni apa panggil apa ni? Tak purah, tak kasar. Tu ikhlas, licin. Biar akidah kita akidah yang licin, akidah yang tidak purah lah kita kata. Akidah yang tidak terpesong. Nak pastikan tu kita kena kemah hak mukhalafatul hawadih dengan wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi saya berhenti di kerana yang baharu bertongkar, yang bertempat, dan zat Allah tidak bertongkar, tak ada bertempat. Saya tengok semulalah dalam kitab Faridatul Faraid itu ayat dia macam mana. Sebab sini ni nampak macam kurang sikit ayat dia ni. Mungkin ada tinggal tengah tu ke. Kita tengok balik pada kitab asal, kitab Faridatul Faraid. Wallahu a'lam.